Okey, kita tahu susunan menaik berlaku penambahan. Jadi kita letakkan simbol tambah. Okey, langkah ketiga adalah kita cari beza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan topik tajuk dalam mata pelajaran matematik tahun 5 sekolah kebangsaan. Rujukan utama kita macam biasa buku teks matematik sekolah kebangsaan tahun 5. Ini adalah rujukan utama kita. Mudahnya matematik. Seterusnya, apa yang akan kita lihat pada hari ini adalah topik pola nombor. Topik yang sebenarnya tak susah sangat, tetapi ramai murid yang tidak tahu bagaimana nak mencari ataupun menentukan pola nombor ini. Baiklah, pola nombor ini pengetahuan sedia ada kamu untuk belajar pola nombor tahun 5 ni. Kamu dah belajar semasa di tahun 4. Dan pada awal pelajaran pada tahun 5, kamu dah belajar berkenaan dengan nilai tempat, nilai digit, susunan nombor, susunan nombor, kemudian susunan menaik dan menurun, jenis-jenis nombor seperti nombor genap, nombor ganjil dan sebagainya, kamu telah pelajari. Jadi, sambungannya adalah topik ini, iaitu pola nombor. Berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu akan bawa ke dalam tajuk ini untuk lebih faham nanti. Boleh rujuk topik ni di dalam buku teks muka surat 12. Kita lihat. Pola nombor. Apa yang dimaksudkan dengan pola nombor? Baik, pola nombor adalah corak tertentu dalam suatu susunan nombor yang disusun. Corak tertentu dalam suatu susunan nombor yang disusun. Itu adalah yang dipanggil pola nombor. Kita tengok contoh. Beberapa contoh yang cikgu sediakan. Contoh pertama adalah senarai nombor, susunan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini pun kita panggil pola nombor. Pola nombor bagaimana? Pola nombor dalam susunan menaik ataupun dalam bentuk pola nombor penambahan satu-satu. Yang kedua contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16 dan seterusnya. Ini adalah pola nombor bentuk nombor genap. Pola nombor genap susunan menaik. Ataupun kita boleh sebut pola nombor susunan menaik. Ataupun lebih tepat lagi, pola nombor susunan menaik tambah 22. Nombor genap kita tahu penambahan 22. Ini yang nombor-nombor yang mudah yang kita boleh tahu pola nombor berdasarkan pemerhatian kita dalam beberapa saat saja. Contoh yang seterusnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ini kita panggil pola nombor ganjil. Penambahan 22 juga. Dan seterusnya, ini yang kamu belajar daripada tahun 1. Daripada tahun 1, seperti mana yang contoh-contoh tadi juga. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Ini adalah pola nombor penambahan 55. Ataupun pola nombor susunan menaik 55. Baik, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mengenal pasti pola nombor. Kita dah tahu nombor-nombor yang mudah kita boleh kenal pasti pola nombor dengan mudah. Bagaimana kalau nombor yang lebih besar? Contoh di sini cikgu ambil 1035, 1085, 1135, 1185.
Okey, apakah langkah pertama yang kita kena lakukan? Okey, apa yang kamu perlu lakukan adalah yang pertama, okey, 1235. Perkara pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu kena kenal pasti adakah nombor tersebut dalam bentuk susunan menaik atau susunan menurun. Okey, susunan menaik atau susunan menurun. Okey, contoh di sini kita tahu susunan menaik. Jadi kita buat satu anak panah daripada nombor tersebut. Okey, anak panah. Okey, kita menunjukkan, kita memerhatikan nombor daripada nombor pertama ke nombor yang kedua. Okey, nombor yang pertama ke nombor yang kedua. Okey, kita buat anak panah dia. Jadi kena pasti susunan menaik atau menurun. Kalau kita perhatikan di sini, susunan nombor tersebut adalah susunan menaik. Jadi susunan menaik. Okey, langkah kedua adalah kita tentukan sama ada nombor tersebut berlaku penambahan ataupun penolakan. Okay, kita tahu apabila susunan menaik, mestilah berlaku penambahan. Okay. Sekiranya susunan menurun, maksudnya adalah berlaku penolakan. Okay. Langkah ketiga adalah kita kena cari beza. Okay, cari beza antara dua nombor. Okay. Cari beza adalah perkara yang sangat penting. Okay, ini adalah yang akan menentukan pola nombor kita nanti. Kita cari beza. Jadi kita ambil nombor yang tadi. Beza adalah nombor besar tolak nombor kecil. Okay, nombor besar tolak nombor kecil. Nombornya kita ambil 1085. Kita tolakkan dengan 1035. Okay. Tolakkan 5 tolak 5 sifar. 8 tolak 3 5. Okay, sifar. Jadi jawapannya adalah 50. Bezanya adalah 50. Okey, tadi penambahan. Langkah kedua penambahan. Kita tahu penambahan, kita letakkan simbol tambah. Okey, beza tadi kita dapat 50, jadi kita letakkan 50 di atas. Okey, jadi pola nombornya adalah tambah 50. Langkah keempat adalah kita tentukan pola nombor tersebut. Jadi pola nombornya adalah penambahan, ataupun kita ambil yang ayat yang pertama, susunan menaik. Kita boleh buat nombor pola nombor susunan menaik. Okey. 50. Ataupun kita boleh nyatakan pola nombornya adalah penambahan 50. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kita ambil contoh yang kedua. Bagaimana kita nak mengenal pasti pola nombor ini? Okey, kita cikgu bagi sini beberapa nombor. 360,210, 360,218, 360,226, 360,234. Okay, ada 4 susunan nombor di sini. Bagaimana langkah pertama? Ingat, yang pertama kita kena kenal pasti, okay, sama ada nombor tersebut susunan menaik atau susunan menurun. Okay, kita lihat pada nombor tersebut. Ya, dia adalah susunan menaik. Okay, apabila susunan menaik, okay, kita tahu susunan menaik berlaku penambahan. Jadi kita letakkan simbol tambah. Okay. Langkah ketiga adalah kita cari beza. Jadi kita kirakan beza nombor tersebut. Okay. 360,218 tolakkan dengan 360,210. Tolakkan 8. Okay. Yang lain semua sifar. Habis. Okay. Jadi jawapannya adalah 8. Bezanya adalah 8. Jadi kita tuliskan beza. Ini 8. Jadi berlaku penambahan 8. Okay, jadi langkah keempat adalah kita tentukan pola nombor tersebut. Okay, jadi kita tuliskan. Okay, tertib menaik. Pola nombor tertib menaik 88. Ataupun kita boleh cakap pola nombor susunan menaik 88. Ataupun kita boleh nyatakan dalam bentuk
penambahan 88. Ini adalah pola nombor. Apabila soalan ditanya apakah pola nombor, ini adalah jawapannya adalah tertib menaik 88 ataupun penambahan 88. Okey, baik, seterusnya. Seterusnya kita lihat contoh. Okey, sekiranya begini. 219.984, 219.980, 219.976 dan X. Okey, dia minta kita cari nilai X. Ini adalah bentuk soalan pola nombor. Okey, caranya adalah kita kena pasti. Yang pertama, kita kena pasti nombor ni adalah susunan menurun. Jadi, kita tahu susunan menurun. Okey, susunan menurun. Okey, bila susunan menurun, ia berlaku penolakan. Tulis simbol tolak. Kemudian cari beza. Beza adalah nombor besar tolak nombor kecil. Jadi nombor yang beza, nombor besarnya adalah 219.984. Kita tolakkan dengan 219.980. Okey, bezanya adalah 4. Okey, bezanya adalah 4. Jadi kita tulis 4. Jadi berlaku penolakan 4. Okay, jadi di sini pun tolak 4. Jadi di sini pun semestinya adalah tolak 4. Dia polanya kita tahu, polanya penolakan 4-4 ataupun susunan menurun 4-4. Okey. Jadi bagaimana kita nak cari nilai X? Kita hanya selesaikan. Kita tahu, tengok sini ya. Okay. 219.976 tolak 4 untuk mendapatkan X. Jadi kita buat 219.976 okay, tolak 4. 6 tolak 4 2 7 9 9 1 2. Jadi jawapannya adalah 219.972. Itu adalah nilai X. Seterusnya, okay, kita tengok nombor di sini. Okay, ada 2 tempat kosong. Okay, langkahnya tetap sama. Kita perlu kenal pasti apakah pola nombor yang terdapat pada nombor tersebut. Okay, kita perhatikan. Yang pertama, susunan. Susunan menaik atau susunan menurun. Okay, jadi sini cikgu letakkan susunan menurun. Betul atau salah? Okay, kita tengok nombor yang bersebelahan. Okay, nombor yang bersebelahan di sini. Lebih senang nampak. 87.545. 87.554. Okay, sebenarnya ini adalah susunan menaik. Okay, susunan menaik. Okay, nombor semakin besar. Okay, apabila nombor semakin menaik, okay, bermaksud berlaku penambahan. Okay, ini pun salah. Apa cikgu? Penambahan. Okay, berlaku penambahan. Jadi kita letakkan simbol tambah. Tambah berapa? Kita kena cari beza. Jadi kita cari beza. Okey. 87.554 tolak 87.545. Okey. Pinjam 14 tolak 5 9. Okey, jawapannya adalah 9. Jadi bezanya adalah 9. Okey, kita perhatikan kat sini. Okey, nombor ni kita tahu. Senang. Okey, susunan menaik. Jadi kita tahu di sini berlaku penambahan 9. Jadi untuk cari nilai yang pertama sini, kita kena tambah 9. Jadi kita buat okey. Pola nombor tambah 99. Okey. Jadi kita buat macam mana? Kita buatkan 87.527 tambah 9. Jadi jawapannya adalah 87.536. Okey, kita dapat nombor yang pertama. Okey, nombor yang kedua di sini kita perhatikan jika anak panah, okey, jika anak panah bergerak ke sana, dia berlaku penambahan. Tetapi
nombor yang di tempat kosong tu berada di awal. Okey, bila berada di awal, kita kena ubah anak panah. Okey, melawan. Okey, melawan arus. Okey. Tadi anak panah ke kanan, sekarang anak panah ke kiri. Okey, bila anak panah ke kanan, penambahan, kita bergerak ke kiri bermaksud berlaku penolakan. Jadi tolak 9. Okey, kena perhatikan betul sebab tu pentingnya anak panah tadi. Okey, jadi caranya kita tolakkan 87,527 tolak 9. Okey, jadi pinjam 17 tolak 9 8 1578. Jadi jawapannya adalah 87,518. Okey, itu saja. Kita dah dapat pola nombor. Kita tahu bagaimana untuk menyelesaikan pola nombor dan mengisi nilai pada tempat kosong ataupun anu yang telah disediakan dalam soalan. Okey, itu saja. Seterusnya, kamu buat latihan yang terdapat dalam buku teks tahun 5, muka surat 13. Okey, cuba selesaikan dan jawab soalan tersebut dan isikan jawapan yang kamu dapat ke dalam Google Form yang cikgu sediakan di ruangan description nanti. Okey, itu saja. Selamat belajar. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.